Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, berita pagi 25 Mei 2023 bersama saya Syahrul Islam. Saudara, penganjuran 523 menerima respon positif dari segi penglibatan hubungan dua hala dan pelaburan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata ia tidak hanya tertumpu kepada sektor aeroangkasa, bahkan reaksi sama turut ditunjukkan dalam sektor maritim. Malah perkembangan ini mampu meningkatkan kerjasama perdagangan antara negara serta syarikat terlibat. In this particular lima, we have seen additional engagement and interest in terms of not only enhancing bilateral relations, but in terms of investments and trade within partners, among partners. What we have achieved and seen in the last few days, and inshallah in the next 1 or 2 days, is a more robust engagement, performance, both in the aerospace but also in the maritime sector. Jelasnya hubungan sedia ada antara Malaysia dengan negara terlibat 523 sebelum ini juga kekal utuh, khususnya melibatkan negara-negara ASEAN, Turki, Amerika Syarikat, Rusia dan Romania. Beliau berkata demikian dalam ucapannya dalam majlis resepsi persidangan maritim antarabangsa sempena 523 di Langkawi, Kedah. Turut hadir dalam majlis ini Menteri Pengangkutan Anthony Loke Siu Fook, Menteri Luar Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir serta delegasi dari dalam dan luar negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memaklumkan bahawa bayaran e-tunai belia rahmah akan mula diagihkan kepada golongan belia berusia 18 hingga 20 tahun bermula bulan hadapan. Kalau Menteri Kewangan kata, betul lah. Tapi kalau TikTok kata, nanti ni Menteri Kewangan nak jawab. Okey? Wawa kata, belia-belia nak dapat. Ini bulan 5 nah. Okeylah, insya-Allah. Bulan 6 kita bagi. Beliau berkata demikian ketika hadir pada sesi santai petang dan dialog bersama anak muda Langkawi di College Vocational Langkawi. Lebih 1,000 belia hadir pada sesi tersebut. Beberapa soalan yang diajukan diperjelaskan secara terus oleh beliau. Antara isu yang dibangkitkan berkait pendidikan dan anak muda. Datuk Seri Anwar Ibrahim juga mengingatkan generasi muda yang bakal menjadi pewaris kepimpinan negara agar mempunyai nilai dan idealisme bagi membawa perubahan kepada diri dan masyarakat. Ujarnya, idealisme itu dapat membantu anak muda mencari erti kebenaran dan keadilan sekaligus menolak sebarang bentuk kezaliman dan penindasan di negara ini. Beberapa perjanjian antarabangsa berkait sektor angkasa akan disimak semula secara aktif bagi meningkatkan lagi industri angkasa negara. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof menjelaskan langkah dibuat berikutan potensi pelbagai peluang sosioekonomi dengan kelebihan daya saing kos dalam capaian angkasa. Ia juga mengambil kira pandangan positif negara terhadap kerjasama baik dengan negara serantau. Beberapa sektor utama boleh mendapat manfaat hasil perkembangan tersebut. Datuk Seri Fadilah turut mempelawa negara lain menyumbang mengikut kekuatan dan kepakaran masing-masing sekaligus mencapai sasaran menjadikan Asia Tenggara sebuah rantau angkasa maju setanding Eropah, Jepun dan Amerika Syarikat. Beliau berucap demikian pada pelancaran Pelan Strategik Industri Angkasa Malaysia 2030 dan Forum Angkasa Antarabangsa Langkawi sempena 523. Industri angkasa Malaysia berkembang pesat dengan 60 syarikat berkaitan angkasa menjana pendapatan 1.36 bilion pada 2021. Ekosistem angkasa yang kondusif disokong dengan penguatkuasaan undang-undang yang jelas sangat penting bagi membina keyakinan pelapor. Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fazil berkata, dengan adanya Akta Lembaga Angkasa Malaysia 2022, ia mampu menarik lebih banyak syarikat angkasa, baik domestik maupun antarabangsa untuk melabur serta menjalankan perniagaan di negara ini. This will make Malaysia one of the first ASEAN countries to have its own Space Act. This is
obviously exciting news for space enthusiasts as well as the high-tech geeks and industry players, as the government is committed to this sector of the economy. Fahmi berkata demikian pada ucap tama Forum Angkasa Antarabangsa Langkawi bersempena 5.23 di MIEC. Jelas beliau menerusi Akta Lembaga Angkasa Malaysia 2022, ia dijangka memberi impak positif kepada ekonomi, inovasi dan menyediakan rangka kerja untuk pembangunan industri angkasa negara. Akta berkenaan telah diwartakan pada Januari 2022 dan berkuat kuasa secara separa pada Ogos 2022 dengan matlamat penguatkuasaan sepenuhnya penghujung tahun ini. Dalam perkembangan lain, beliau turut memaklumkan Pusat Ekonomi Digital PEDI mampu menjadi pemangkin untuk merancakkan ekonomi setempat. Bagi tujuan itu, jelasnya pemikiran terhadap operasi PEDI perlu diubah daripada hanya menjadi pusat internet komuniti kepada pusat pemangkin ekonomi digital. Ia selari dengan konsep Malaysia Madani Kerajaan Perpaduan yang mementingkan aspek manusiawi dan menoktahkan kemiskinan. Bagi merealisasikannya, 3 PEDI di daerah Langkawi dipilih menjalankan program rintis. Mungkin PEDI itu boleh kita sediakan beberapa perkhidmatan yang lain serta program-program yang menepati keperluan tempatan dan apa yang perlu kita lakukan untuk kumpulan-kumpulan tertentu. Ikuti laporan harian 5.23 Langkawi setiap hari bermula 23 hingga 27 Mei 2023 dalam Selamat Pagi Malaysia dan Berita RTM. Hanya di TV1 saluran berita RTM dan rtmclick.rtm.gov.my. Bersua kembali. Dewan Rakyat meluluskan rang Undang-Undang Insolvensi Pindaan 2023 semalam. Datuk Seri Azlina Osman Said ketika sesi penggulungan memaklumkan ia merupakan penambahbaikan kepada peruntukan Akta 360 yang turut menyentuh pelepasan automatik bagi menjaga kepentingan pemiutang dan kepentingan awam. Bankrupt juga perlu memberikan kerjasama sepenuhnya dalam pentadbiran kebankrapan bagi membantu bankrupt keluar daripada kebankrapan dalam tempoh yang singkat. Selain daripada itu, pindaan turut dilaksanakan agar pentadbiran kebankrapan seiring dengan perkembangan teknologi dan penggunaan komunikasi digital. Ketika sesi penggulungan, beliau turut mendedahkan individu berusia antara 35 hingga 45 tahun paling ramai muflis sepanjang tempoh 2019 hingga tahun ini melibatkan 13,073 orang. Manakala mereka yang berusia 55 tahun ke atas pula 5,297 individu dan hanya 107 orang sahaja individu bawah 25 tahun. Justru Datuk Seri Azalina memaklumkan ke pengetahuan Dewan, selain dari aspek perundangan, pelbagai inisiatif telah dilaksana bagi menangani isu muflis dalam kalangan remaja sekaligus memperbetulkan persepsi masyarakat. Dalam perkembangan sama, Datuk Seri Azalina turut memaklumkan pinjaman peribadi merupakan punca utama keberhutangan dalam kes kebankrapan, iaitu sebanyak 49.22% berbanding jenis pinjaman kewangan yang lain. Pinjaman peribadi itu meliputi pinjaman bercagar atau tidak bercagar dari institusi perbankan, pinjaman peribadi daripada pemberi pinjam wang selain dari institusi perbankan dan friendly loan daripada individu perseorangan. Selain itu, kes kebankrapan melibatkan pinjaman perniagaan pula adalah sebanyak 17.05%, pinjaman perumahan sebanyak 8.28% dan hutang kad kredit sebanyak 6.35%. Operasi pencarian hawari yang dilaporkan hilang di Pergunungan Everest diperluas. Jelas Setiausaha Bahagian Kaunselor Kementerian Luar Negara, Datuk Muhammad Ali Selamat, lokasi akan meliputi laluan yang berada di sempadan Tibet. Pihak
Kedutaan Besar Malaysia di Kathmandu memaklumkan bahawa kawasan pencarian telah ditambah meliputi kawasan pendakian yang bermula daripada kawasan Tibet lah. So operators yang berada di jalan pendakian daripada area Tibet itu telah dimaklumkan untuk membantu mengesan saudara Hawari lah. So jadi usaha kerajaan sekarang ni diperluaskan lagi lah, bukan semata-mata di kawasan Nepal, tapi juga di kawasan sebelah sana, di kawasan penguasaan Tibet. Misi pencarian akan dilipat gandakan. Memandangkan operasi pencarian bakal ditamatkan pada 28 Mei, kiraran kawasan pergunungan perlu dikosongkan sebelum 29 Mei. Ini susulan keadaan cuaca yang dibimbangi membahayakan anggota misi pencarian. Sementara itu, jenazah pengarah APM Kedah, Lieutenant Colonel Awang Askandar Puan Yaakob dijangka tiba di tanah air Jumaat ini. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Hal Ehwal Sabah, Sarawak dan Tugas-Tugas Khas, Datuk Armizan Muhammad Ali, jenazah dibawa dari Camp 2 ke Everest Base Camp menggunakan helikopter pada 9.30 pagi waktu tempatan. Dan insya-Allah selepas proses tertentu di hospital yang berkaitan di Nepal, di Kathmandu, kita akan menerbangkan jenazah tersebut ke Malaysia dan seterusnya dibawa balik ke Sabah, ke Kota Kinabalu untuk kita memenuhi hasrat ahli keluarga beliau yang inginkan jenazah Allahyarham dikebumikan di kampung beliau sendiri. Kita jangkakan insya-Allah pada hari Jumaat ini jenazah akan dapat sampai ke Kota Kinabalu dan kemungkinan pada hari yang sama atau selewat-lewatnya pada hari Sabtu penguburan jenazah itu boleh dilakukan. Baik, ini laporan Haji 1444 Hijrah. Aktiviti dakwah ziarah luar melibatkan 5 lokasi membawa para jemaah ke beberapa tempat menarik di sekitar Madinah dengan dibantu pelajar-pelajar Malaysia di Universiti Islam Madinah. Kira-kira 1,200 jemaah daripada 4 penerbangan hari pertama mendapat pendedahan dan maklumat oleh pelajar-pelajar yang bertindak sebagai mutawif. Turun dekat bawah ni tangga hingga ke belakang sana. Timbalan Presiden Pelajar Ukail Ahmad Sanif berkata program kerjasama antara tabung haji TH dengan Persatuan Mahasiswa Malaysia Arab Saudi cawangan Madinah Persada ini merupakan salah satu peluang pelajar untuk mempertajamkan kemahiran berdepan jemaah. Malah penyampaian maklumat mengenai lokasi-lokasi juga dapat disalurkan dengan mudah berikutan penggunaan bahasa Melayu antara pelajar dan jemaah. Ini adalah peluang untuk kami berkhidmat kembali kepada jemaah Malaysia lah. Itu yang paling pertama lah. Dan yang kedua adalah untuk kita adalah program untuk mengasah kemahiran untuk kita bercakap dengan kepada yalah, ilmu tu ada tapi macam mana kita nak sampaikan tu, macam mana kita nak kongsikan tu. Itu satu, ni adalah sebagai medan latihan lah bila kita dah balik Malaysia untuk kita sampaikan dakwah kepada masyarakat lah. Seramai 60 pelajar terlibat sebagai mutawif bagi membantu jemaah daripada penerbangan fasa 1. Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Mawib melancarkan projek Laman Cendawan di Kampung Sungai Buton Labuan. Projek bertujuan membantu menaik taraf golongan asnaf melibatkan pembinaan 5 rumah cendawan di kawasan seluas 7 hektar milik Mawib. Pelancaran projek disempurnakan Pengerusi Pusat Pengurutan Zakat Mawib Tan Sri Dr. Abdul Aziz Abdul Rahman. Keseluruhan projek bernilai RM193,720. Rumah cendawan itu berkeluasan 300 kaki persegi dan mampu memuatkan 4,000 bongkah cendawan pada satu-satu masa. Setiap rumah cendawan dikendalikan seorang asnaf yang dilantik berdasarkan minat dan kecenderungan meningkatkan ekonomi dalam bidang pertanian serta melepasi proses tapisan mawib. Sebuah rumah cendawan boleh mengeluarkan maksimum 7 kg hasil tuaian cendawan sehari.
Saudara, satu spesies periuk kera baharu, Nepenthes rafflesiana daripada variety Zabawiana ditemui di Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia MARDI disahkan sebagai variety pertama di dunia. Ketua Pengarah MARDI, Datuk Dr. Muhammad Zabawi Abdul Ghani berkata spesies tersebut ditemui kumpulan penyelidik MARDI Mac lalu di Taman Negara Rompin Pahang. Keunikan dia yang ni, kita tak nampak dekat yang kecil dia. Yang besar tu dia ada telinga. Di tepi periuk dia ada 2 telinga. Yang tu dia unik. Yang lain tu dia tak ada telinga. Yang tu yang kita mengatakan spesies baru tu. Jelasnya variety tersebut berpotensi untuk dijadikan tanaman hiasan atau landscape. MARDI juga akan menjalankan kajian awal spesies periuk kera yang mungkin punyai fungsi pertanian atau perubatan pada masa akan datang. Beliau berkata demikian pada sidang media majlis perasmian sambutan Hari Biodiversiti peringkat MARDI. Regimen 504 Askar Wataniah Kem Bukit Keteri akan terus mempertingkat usaha bagi menambah keanggotaan sukarela berdasarkan sasaran yang ditetapkan Askar Wataniah. Selain pengambilan anggota di kalangan pejabat awam dan pemimpin setempat, pengambilan kini tertumpu di kalangan pelajar institusi pengajian tinggi awam dan swasta khususnya di Perlis. Pemangku Raja Perlis yang juga Komander Regimen 504 Askar Wataniah, Brigadier Jeneral Tuanku Said Faizuddin Putra Jamalullah bertitah, regimen ini menetapkan sasaran seramai 330 anggota baharu dapat dilatih setiap tahun daripada 11 buah IPTA dan IPTS di Perlis. Program berkenaan sebagai langkah strategik ke arah mencapai sasaran 80,000 anggota sukarela Askar Wataniah seluruh negara menjelang 2025 menerusi pembangunan jangka panjang tentera darat iaitu Army for Next Generation, Army for Next G dan Pelan Strategik Hala Tuju Askar Wataniah 2022-2030. Baginda bertitah pada majlis menandatangani memorandum perjanjian antara Regimen 504 Askar Wataniah bersama 4 buah pusat pengajian tinggi awam yang berlangsung di Langkawi. 4 buah pusat pengajian tinggi berkenaan ialah Universiti Teknologi Mara Cawangan Perlis, Politeknik Tuanku Said Sirajuddin, Kolej Universiti Islam Perlis KUIPS dan Universiti Malaysia Perlis UNIMAP. Regimen 504 Askar Wataniah kini berusaha untuk mencapai kekuatan anggota kepada 1:1 bilangan anggota tetap dan perlu mengukuhkan lagi strategi promosi serta pengambilan agar lebih efisien dan efektif. Turut berangkat, Raja Puan Muda Perlis, Tuanku Hajah Lailatul Syahrin Akasha Khalil. Majlis Pelancaran Logo dan Tema Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2023 akan diadakan pada 27 Mei 2023, Sabtu pukul 11 pagi di Esplanade Taman KLCC Kuala Lumpur, Maidin Petrajaya, Kuching Sarawak dan One Borneo Harbour Mall, Kota Kinabalu, Sabah. Orang ramai dijemput hadir. Saksikan siaran secara langsung di TV1 dan platform media sosial berikut. Siaran langsung perasmian Hari Wartawan Nasional 2023 oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada Ahad 28 Mei 2023 pukul 3 petang di TV1, saluran berita RTM dan RTM Klik. Untuk perkembangan sukan, kita mulakan dengan aksi Liga Super. Harimau Selatan berjaya mengekalkan rekod tanpa kalah di halaman sendiri dengan membenam skuad Tok Gajah 2-0 di Stadium Sultan Ibrahim. Ia sekaligus meleburkan rekod tanpa kalah Seri Pahang FC pada aksi Liga Super malam tadi. Kemenangan skuad kendalian Estaban Selari meletakkan Johor Darul Takzim JDT kekal di puncak Liga selepas mencipta kemenangan ke-12 berturut-turut. JDT menguasai perlawanan pada babak pertama dengan beberapa cubaan daripada gandingan trio Bergson Da Silva, Fernando Forestieri dan Arif Aiman Hanapi, namun berjaya dipatahkan pertahanan skuad kendalian Fandi Ahmad.
Pada minit ke-40, percubaan pemain tengah JDT Afiq Fazail hampir berjaya menjaringkan gol sulung JDT namun berjaya ditampan penjaga gol Muhammad Zarif Irfan. Berkesan akhirnya berjaya membuka jaringan hasil hantaran Forestieri pada minit akhir babak pertama yang meletakkan JDT di hadapan. Babak kedua berlangsung dengan skuad Tok Gajah diberi tekanan bertalian arus sekaligus membuatkan Seri Pahang membuat perubahan taktikal dengan lebih banyak bertahan. Jelas ia berhasil menyukarkan jentera serangan JDT untuk menambah jaringan. Situasi itu tidak kekal lama apabila Arif Aiman berjaya menghantar bola kepada Forestieri sekaligus membuka ruang JDT menambah satu lagi jaringan pada minit 74. Keputusan kekal 2-0 hingga tamat perlawanan. Baik, ini pula perkembangan badminton Malaysia Masters 2023. Dua beregu campuran yang juga sandaran negara antara yang pulang awal selepas tewas pada aksi pusingan kedua semalam. Pasangan Goh Sun Huat, Lai Shevan Jamie ditunjukkan jalan keluar oleh Pravin Jordan melatih Deva Octavianti dari Indonesia. Beregu campuran profesional itu bertarung sehingga rubber set sebelum tewas 21-19, 18-21, 12-21. Faktor kecederaan dan keletihan selepas aksi Piala Sudirman antara punca mereka gagal mengatasi pasangan nombor 5 dunia dari Indonesia itu. Memang kadang-kadang game macam tu you paksa 1-2 then you yang last tak tahan sampai last, so kita pun tak fikir banyak. Setiap bola belum jatuh sampai lantai kita pun asyik fight untuk dapatkan. Sebelum itu, satu lagi beregu campuran Tan Kian Meng Lai Peijing juga pulang awal apabila tewas kepada pasangan dari Thailand. Kian Meng, Peijing dan Sun Huat Shevan adalah antara pemain badminton yang berada dalam senarai program Road to Gold RTG. Sementara itu, pemain badminton perseorangan lelaki Li Zijia berjaya menggegarkan penyokong negara apabila berjaya menumpaskan pemain China Lu Guangzhou. Pemain di ranking ke-10 dunia itu menjadi wakil negara pertama layak ke pusingan kedua semalam. Ketika semua wakil negara yang beraksi semalam kecundang di tangan lawan masing-masing, Zijia cemerlang apabila mara ke kelompok 16 terbaik. Sebelum itu, pemain berusia 25 tahun itu dilihat mempamerkan aksi yang cemerlang dan memperolehi kemenangan mudah dalam straight set. Bagaimanapun, bekas juara Asia itu akan mendepan pemain Taiwan, Lee Chunyi, bagi perebatan tiket ke suku akhir hari ini. Pasukan pemanah tradisional negara kini telah bersedia sepenuhnya bagi memulakan cabaran kejohanan Kongres Cup 2023 di Istanbul, Turki. Menurut Presiden Persatuan Memanah Tradisional Malaysia, Zainuddin Osman, pasukan negara membariskan pemanah terbaik untuk meraih keputusan positif pada kejohanan tersebut. Malaysia dah menghantar wakil sebanyak 25 orang mewakili daripada berbagai-bagai tim yang hendak kami. Contoh daripada tim MBBT, Darul Jariah dan juga Pricel. Seramai 25 orang, termasuk lelaki dan wanita. Pentaraf dunia, hampir 30 negara yang mewakili, yang menyertai game Kongres Cup setiap tahun. Jadi game termasuk yang amat besar, ribu penyertaan, dan di Malaysia membuat cabaran yang kali ini untuk tahun ini, insyaAllah. Sebelum ini, Malaysia berjaya membawa pulang 1 emas, 2 perak dan 1 gangsa pada Sukan Solidariti Islam di Turki dengan pada Ogos tahun lalu. Saudara, berita pagi berakhir di sini. Menyusul selepas ini berita pagi Sabah dan berita pagi Sarawak untuk perkembangan berita setempat. Saya Syarul Islam. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.